السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keizinan dan dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun pada hari yang mulia dengan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berlalunya hari-hari yang kita anggap mulia, yaitu hari Arafah, hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik, semuanya sudah selesai. Berapa ekor korban Ustaz? 6 ekor, masya-Allah. Alhamdulillah. Yang penting semua orang kenyang lah makan lembu. Harap jangan kena gout je. Kena gout lah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pembacaan kitab hadis kita pada hadis yang ke-21, muka surat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yaslamu lidhi dinin dinuhu illa man farra bidinihi min qaryatin ila qaryah wa min shahiqin ila shahiqin min hujrin ila hujrin kath'alabi alladhi yaruhu. Qalu wa mata dhaka ya Rasulullah? Qala idza lam tunal ma'ishatu illa bima'asi Allah Azza wa Jalla, fa idza kana dhalika az-zaman halat 'uzubah. Qalu wa kaifa dhaka ya Rasulullah wa qad amartana bitazawwuji? Qala li'annahu idza kana dhalika az-zaman kana halakur rajuli 'ala yaday abawayhi, fa in lam yakun lahu abawan fa 'ala yaday zawjatihi wa waladihi, fa in lam yakun lahu zawjatun wala waladun fa 'ala yaday qarabatihi. Qalu wa kaifa dhaka ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ayyirunahu bi dhayqil ma'ishati wa yukallifunahu ma la yutiqu fayuzidunahu halakah. Rawahu al-Khitabi fil Uzlah wa Baihaqi fi Zuhd wa Rafi'i wa huwa aidan Baihaqi fi Zuhd min hadits Abi Hurairah rawahu Abdullah ibn Mubarak an al-Hasan mursalan. Maksudnya hadis tak panjang sikit daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman agama tidak mampu menyelamatkan orang yang berpegang dengannya, melainkan mereka yang melarikan diri dengan agamanya dari satu perkampungan ke perkampungan yang lain, dari satu puncak ke satu puncak, dari satu lubang ke satu lubang, seperti seekor musang yang melompat ke kiri dan ke kanan dengan pantas. Lalu para sahabat bertanya, bilakah itu akan terjadi wahai Rasulullah? Baginda menjawab, sekiranya seseorang itu tidak mampu hidup melainkan dengan melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal, apabila sampai saat itu dihalalkan untuk tidak berkahwin, yakni bujang. Sahabat bertanya lagi, bagaimana itu boleh terjadi wahai Rasulullah, sedangkan engkau memerintahkan kami untuk berkahwin? Baginda bersabda,
kerana pada zaman tersebut musnahnya seorang lelaki itu di tangan kedua ibu bapanya. Jika dia tidak mempunyai ibu bapa, dia akan musnah di tangan isteri dan anaknya. Jika dia tidak mempunyai isteri dan anak, dia akan musnah di tangan saudara terdekatnya. Para sahabat bertanya, bagaimana itu boleh terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka akan menghinanya disebabkan kesempitan hidup yang dia hadapi dan membebankan dia dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Dengan demikian mereka akan menambahkan lagi kepadanya kebinasaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khattabi lah, panjang, dalam kitab Uzlah, Baihaqi dalam kitab Zuhud, dan Imam Ar-Rafi'i dan Imam Baihaqi juga sama dalam kitab Az-Zuhud. Jadi hadis yang kita akan bahaskan tu agak topik yang panas. Memang tiap minggu panas. Tiap minggu topiknya panas. Minggu lepas topik gay. 2 minggu lepas cerita pasal gay je kita. Daripada awal sampai habis kuliah gay je, cerita pasal hubungan LGBT. Kali tu kita akan cerita tentang al-ma'isyah, tentang biaya hidup pada zaman kini. Jadi Nabi SAW dia bersabda dalam hadis tu, kita akan syarahnya lafaz daripada satu lafaz ke lafaz. La ya'tiyanna 'alana zamanu la yaslamu. La yaslamu, Nabi kata tadi, akan datang satu zaman kelak, maksudnya tidak selamat. Umat akhir zaman tu si selamat. Yang pun agamanya tadi si selamat kerana apa? Kerana tadi fitnah yang berlaku pada akhir zaman tersebut. Fitnah-fitnah yang berlaku, melainkan bagi orang yang farra, lari. Itulah yang digunakan dalil oleh golongan-golongan teori konspirasi. Lari, pola perkampungan sunnah di atas bukit, lari masuk hutan, hidup di hutan. Tapi memang ada sandaran. Nabi kata tadi orang yang lari selamat. Tapi kalau apa yang saya mengaji dengan Syekh Nias dan juga Ustaz Said, orang yang pakar dalam fiqh akhir zaman, mereka katakan hadis Nabi tu bagi orang yang dah terdesaknya, dah berada di satu tempat yang fitnah terlalu banyak. Contohnya seseorang yang tinggal di negara Eropah. Contohnya banyak berlaku bila orang Arab setidaknya berhijrah daripada Palestin contohnya, pergi ke USA, pergi ke British, pergi ke London. Kita orang anggap anak-anak setidaknya bila bercampur dengan persekitaran orang putih tu, anak-anak setidaknya tu tadi budaya Arab hilang, budaya Islam pun hilang. Mulalah pemahaman liberal masuk ke dalam, meresap dalam pemikiran anaknya. Jadi jangan kita heran kalau kita dengar orang Arab di sini, kedak bukan orang Arab, bertatu perempuannya, mesti pakai tudung. Kerana apa? Kerana di sini ada bi'ah, satu persekitaran yang boleh merosakkan anak-anak mereka. Jadi kalau mereka tu tadi mau selamatkan anak-anak, akidah anak-anak mereka dan akidah mereka sendiri, hendaklah mereka keluar, pindah dari kampung tu, tak si selamat, kita pindah negara lain. Kalau mereka stay di Asia, maka nya akan memberikan kepada mereka fitnah. Sampaikan Nabi sebut min qaryah ila qaryah, dari kampung ke kampung, syahid ila syahid, daripada puncak gunung ke gunung. Nak menggambarkan kiasan Nabi itu tadi, betapa perlunya kita untuk pindah. Kalau boleh pergi puncak gunung kita pergi. Min hujrin ila hujrin, daripada lubang ke lubang, Nabi kata, seperti seekor musang yang melompat ke kiri ke kanan. Pindah, bukannya maksudnya pergi ke hutan aja, tapi kita pindah cari tempat yang persekitarannya baik. Sini persekitaran yang baik, kita carilah. Contoh kalau bagi saya lah, atau saya berpendapat peribadi, tempat persekitaran yang baik untuk agama, untuk beruzlah. Kalau bagi saya negara Mauritania dekat Afrika, Mauritania ataupun Yaman. Negara tu miskin. Kalau tuan-tuan pergi saya ada hiburan, wayang pun saya ada, shopping mall saya ada aircon, masuk shopping mall saya ada aircon. Saya kata first time saya masuk shopping mall saya ada aircon tu, panas peluh dalamnya, shopping pun peluh. Nak madah sini tadi kita buang dunia saya ada, wayang saya ada. Sampaikan tahap orang nak nangga movie kena pergi CC. Hari kena zaman dulu mari. Dan kanak-kanak mereka main permainan budak-budak zaman 80-an. Main tayar,
main pasir tepi maka kehidupan sidun mengajar kita zuhud. Line telefon paling laju 3G. Dia pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau anak-anak muda duduk sinun, stres. Sebab apa? Sebab nak buka Instagram siapa? Nak buka TikTok lagi si dapat, si berjalan video. Jadi bila hidup di sinun, kita lalas kita fed up. Lama-lama kita kena fed up, letak tepi telefon. Kita mula membuka Quran. Kita mula buka kitab, kita mula mengaji. Sebablah kebanyakan orang yang saya kenal di Kuala Lumpur yang datuk-datuk sedangnya beli rumah di Hadramaut, cerita di Hadramaut. Sejak beli rumah di Hadramaut, sejak tinggal di sini. Tinggal. Habis duit pulang Malaysia lagi. Cari duit, pergi sini lagi tinggal. Kerana apa? Kerana suasana sini. Tapi untuk akhir zaman, kalau tuan-tuan semua ada rezeki, tinggallah di kota Mekah atau kota Madinah. Kerana dua kota tersebut terjamin oleh Nabi SAW tadi selamat daripada fitnah Dajjal. Dan Dajjal pun akan masuk. Kalau boleh stay sini lah. Kalau ada di rezeki, ada duit lebih. Tapi kos di Saudi tu tinggi, mahal. Saya duduk sini 2 minggu pun rasa macam mahal luas tu. Sewa mahal. Dan kita orang Malaysia sih boleh duduk di hotel-hotel murah. Kerana Saudi mau jaga standard. Saya pernah tanya dengan hotel Bangla, boleh sih orang Malaysia dah stop sih? Boleh. Kelak teman-teman orang Malaysia didapati tidur situ, hotel tak tutup. Saudi pun jaga dengan orang Malaysia. Kita tu orang Malaysia dan orang-orang yang menggunakan visa umrah ataupun visa pelancong sih boleh tidur di hotel-hotel, bukan hotel lah, standard inn yang selalunya orang Indon tidur. Orang Indon, orang Bangladesh, orang India, mereka tu pekerja, saya tidur siap. Boleh. Tapi untuk orang Malaysia yang datang guna visa sih boleh. Kalau polis check ada orang Malaysia, confirm kena tutup hotel lah. Kena nyapun owner kena saman. Jadi kalau kita nak hidup sini kena sewa rumah. Sewa rumah saya sih tanyalah berapa, tapi agak mahal lah. Tapi kalau kita dapat duduk di sini, yang pun suasananya, biahnya, yang pun persekitaran, dan kita dapat dekat dengan Rasulullah. Kalau kita ada duit. Sebablah ada satu jamaah tabligh yang mufarakah sedikit yang keluar. Mereka tu tunggu di Madinah. Tunggu diam di Madinah, tunggu Imam Mahdi keluar. Mereka itu duduk di Madinah aja. Tapi memang mau kena banyak duit lah. Kalau mesti cukup duit minta sedekah lah. Fulus bahaya. Tapi insya-Allah kalau kita ada rezeki lebih, kita boleh duduk di sini dan menghabiskan umur kita di sini lah. Insya-Allah selamat daripada fitnah-fitnah. Jadi bila kita tinggalkan dunia tu, maka kita sih berharap. Contohnya kalau kita dengar khutbah pada Jumaat lalu, lalai dalam kesedaran. Kita khutbahkan bahawasanya dunia tu la'ibun wa lahun, tempat permainan, tempat yang melalaikan, tempat manusia bermegah-megah, berlomba-lomba. Siapa kereta paling kacak, siapa bini paling kacak, siapa anak paling ramai. Anak aku tim bola katanya. Anak aku tim pingpong saja katanya. Berlawan anak. At-takatsur, itulah maksudnya takatsur. Jadi dunia tu saya dah makna. Saya dah makna. Tapi kita kena manfaatkan dunia tu untuk jadikan sebagai tempat kita untuk menambahkan amal kita dan bekalan kita di akhirat kelak. Yang pentingnya sebenarnya kalau bagi saya, pendapat saya tadi, tempat yang untuk kita selamatkan akidah kita, selamatkan dunia kita, Mauritania. Mauritania tu nama Arabnya, siapa yang belajar di situ akan digelar Asy-Syankiti, namanya Asy-Syankiti. Ulama-ulama Asy-Syankiti tu alim. Mereka masih belajar menggunakan papan. Saya dah guna buku guna papan. Mereka menghafal Quran, menghafal hadis, dan saya dah orang mau belajar siap. Sebab miskin, negara yang miskin. Jadi orang sibuk pergi. Tapi kalau siapa pergi siap, memang akan terjamin yang pun ilmunya terjaga dan suasananya. Dan keluar tadi adalah Yaman di Hadramaut, dan yang ketiga of course Mekah Madinah lah. Siap. Insya-Allah pun terjamin lah. Terjamin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat bertanya, qalu wa mata dzaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bilakah perkara ini berlaku?
Jadi Rasulullah pun sebut idza lam tunal ma'isyah illa bil ma'asi. Sehingga tadi rezeki tu tidaklah didapati melainkan orang yang terpaksa bermaksiat kepada Allah. Zaman di mana orang sampai bermaksiat dengan Allah untuk semata-mata nak dapat rezeki. Bilakah zaman tersebut? Cuba kita lihat kita pun keadaan sekarang. Adakah zaman kini tu bertepatan dengan Nabi sebut? Yang ini rezeki yang tadi kita nak dapatkan punca rezeki melainkan dengan cara-cara yang haram. Banyak zaman kini tu. Banyak. Zaman kini tu orang main, contohnya ada di antara maksiat-maksiat yang untuk orang mendapatkan duit adalah melacurkan diri. Jadi JRO, jadi orang menjualkan gambar-gambar bogel ni, menjual. Jadi jualan itu naudzubillah. Dia tu menjual dan menjual dadah. Ada dadah jual. Semata-mata apa? Untuk mendapatkan ma'isyah, biaya kehidupannya. Dia nak biaya kehidupannya, makanya terpaksalah. Terpaksa apa? Terpaksa melakukan maksiat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan lagi wa dalam tunan ma'isha illa bi ma'asi Allah azza wa jalla, fa idza kana dhalika zaman halat uzubah. Di mana zaman tersebut zaman dihalalkan uzubah. Uzubah tu bujang. Bujang. Saya lain lah. Saya insya-Allah. Uzubah tu maksudnya dihalalkan bujang tadi, simok kahwin. Simok kahwin kerana apa? Kerana nyamuk jaga dirinya. Nyamuk biar dirinya tadi boleh tetap melacurkan dirinya, menjual dirinya. Maka bujang seks, amalan seks bebas tu dibenarkan. Halat azubah. Sehingga halat itu maksudnya bukan sekadar menghalalkan, tetapi mereka tu telah mempromosikan jangan kahwin. Kahwin tu saya guna, kahwin pun cerai. Maksudnya macam menolakkan hubungan perkahwinan. Contoh macam orang western, orang barat. Bukan makanan western, orang western sini. Orang western sini belum berkahwin dah tidur sekamar sekali dalam rumah. Budaya-budaya tersebut mau dibawa ke budaya-budaya tempat kita. Tempat-tempat lain sudahlah. Hakikatnya tempat kita tu dah ada berlaku benda macam ni. Hakikatnya. Tapi ialah kita sudah nampak. Sebab ada satu hadis daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kata inna min asyrati sa'ah an yuzhira al-fuhush wat-tafahhush wa su'ul khuluq wa su'ul jiwar. Jadi maksudnya sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat tu zahirnya keji, benda-benda yang keji, tafahhush dan perbuatan yang keji, dan akhlak-akhlak yang buruk dan jiran-jiran yang buruk. Yang ini maksudnya daripada situ kata Al-Habib Abu Bakar bin Adni, maksudnya yang ada satu benda tu al-ajhizah al-i'lamiyah, alat-alatan media tu yang menjadi burukkan orang dan akhirnya melahirkan akhlak-akhlak yang buruk, jiran-jiran yang buruk. Dan mereka tu adalah yang society, masyarakat yang rosak daripada dalam akar setidaknya, sehingga kan pemikiran mereka tu tadi pemikirannya condong ke arah liberal, sehingga kan menolakkan perkahwinan. Apa guna kahwin? Kita boleh bebas, kalau kita saya kahwin kita boleh main dengan mana-mana orang saja, bebas. Halat azubah. Tu yang ditakuti. Kemudian kata para sahabat tadi, wa kaifa dzak ya Rasulullah? Macam ni ya boleh berlaku ya Rasulullah? Padahal waqad amartana bit tazawwuj, sedangkan engkau telah memerintahkan kami untuk kahwin. Nabi sebut suruh kahwin. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, kalau kalian mampu, kahwinlah katanya. Kahwin, suruh kahwin. Nabi pernah kata la tatazawwaj. Nabi kata falyatazawwaj, kahwinlah. Nabi suruh kahwin. Maka Nabi pun bersabda li'annahu idza kana dzalika zaman kana halaqur rajul ala yaday abawayh. Oleh kerana pada zaman tersebut, kata Nabi, oleh kerana pada zaman tersebut halaqur rajul,
kebinasaan seorang lelaki-lelaki tu ala yadai abawai. Yang berlaku kebinasaan tu atas tangan kedua ibu bapanya. Apakahnya pun kesinambungan daripada azubah bujang dengan abawai, yang mana kedua ibu bapanya. Jadi tangan kedua ibu bapa tadi, di mana ibu bapa tu yang kadang-kadang mendesak anaknya, kau kena kahwin grand, kau kena kahwin tu. Tu sensitif benda tu untuk orang tua. Tapi tu adalah hakikatnya. Bila kita sentuh dalam bab perkahwinan, kadang-kadang ada anak tu yang sampai simuk kahwin, maka berlakulah kebujang, orang yang membujangkan dirinya, dan akhirnya terus melakukan perzinaan dan sebagainya, dan melakukan perkara-perkara yang haram. Tu ala yadaihi abawai tu maksudnya luas. Maksudnya tadi kita sempat nak terjemahkan pada satu makna, kerana bila kita lihat pada waqi', kebinasaan seorang laki-laki tu dengan desakan daripada orang tua adalah kebanyakannya daripada sudut kewangan, daripada sudut pekerjaan, yang membanding-bandingkan anak. Maksudnya banding anak kau tu si bagus sikit abang kau. Abang kau bagus, kau tu apa dia? Halak alat yadai abawai. Nya didesak dan binasanya seorang laki-laki kerana ibu bapanya. Dan saya dah nyamuk bantu. Disuruhnya untuk sekian, si dibantu oleh ibu bapanya. Kadang-kadang sampai ibu bapa tu jahat dengan anaknya, sampai si suruh anaknya kahwin, halang dan sebagainya. Fa in lam yakun lahu abawan, kalau saya dah mak bapak, fa ala yadi zaujatihi wa waladihi, nya akan binasa oleh dengan tangan isterinya dan juga anak-anaknya. Fa in lam yakun lahu zaujatun, kalau saya dah isteri, nya akan yadai qarabatihi. Qarabatihi itu adalah kerabat, yakni saudara terdekatnya. Qalu, maka para sahabat pun bertanya, so Rasulullah berikan faham lagi. Wa kaifa dzaka? Macam ni yang berlaku ya Rasulullah? Yang pertama dengan yu'ayyirunahu. Mereka akan menghina seorang laki-laki tu. Menghina bidaiqi ma'isyati, oleh kerana dengan yang pun kedudukannya, gajinya kecil, dengan yang pun kerjanya biasa-biasa saja, tapi dihina oleh ahli keluarganya, oleh ibu bapanya, oleh isterinya, oleh anak-anaknya, dan oleh saudara maranya. Pada zaman tersebut mereka menghina, padahal orang cari rezeki, tapi bila orang cari rezeki dihina. Wa yukallifunahu ma la yutiq, dan mereka memberinya satu bebanan yang mananya si mampu. Fayuzidunahu halakah, maka bertambahlah yang pun kebinasaan. Contohnya kes yang kita tengok viral ya, yang lelaki kelar bini dengan anaknya. Bila ditanya oleh bapa mertuanya, anak yang baik, sopan santun, tapi tahu-tahu kelar bini, kelar anak, embak motor bogel. La ilaha illallah. Kita sih tahulah apa masalahnya. Saya pun sih tahu apa yang pun kesinambungan kes tersebut. Tapi kalau kita baca ceritanya, nyamuk kahwin, nyamuk bersanding dekat kan yang kahwin masa PKP, dan bulan Ogos tu tadi nya kena bersanding, dan nya dekat dibuang kerja dan sebagainya. Maka mereka tu si dapat moral support, atau saya pun andaianlah, mungkin nya si dapat moral support, akhirnya tadi nya dihina, mungkin dihina daripada ahli keluarganya, wallahu a'lam. Kita sebutlah fitnah lah, mungkin daripada dihina daripada ahli kawan-kawannya, ataupun daripada isterinya, anaknya, dan mungkin daripada ahli kerabatnya, sampai tahapnya stres, dia ditekan, dia dihina. Yu'ayyirunahu bitayqil ma'isyah, dia ditekan, dihina-hina, dicerca, dimaki dengan sedikitnya hartanya ada, dan dibebankan lagi. Mau kahwin dengan kos kahwin untuk mahal, 20,000 sih cukup. Kalau nak maulah grand lah. Kalau nak maulah grand sampai di Sabah 100,000 maulah grand. Tapi kalau Nabi sebut fal yazid bihi
Siapa yang ada rezeki lebih bolehlah tambah. Tapi kalau orang yang ikut kemampuan, bolehlah mana yang mampu. Kerana Nabi sebut yang paling barakah perkahwinan adalah yang paling mudah dan paling rendah maharnya. Yang paling berkah. Kalau kita nunggah orang majlis di masjid, kita beri tapau. Yang penting apa? Yang penting doa daripada tetamu-tetamu Allah. Tapi kita ni tu kita takut. Takut dengan apa? Mulut orang. Majlis kahwinnya makan kari pap aja. Malu Agi-agi orang baik situ. Bisa ulun lah. Lagi bahaya. Bahaya. Jadi kita takut. Tapi kalau kita ikut perintah Nabi dan Allah dan Rasulnya, insya-Allah khair, barakah. Insya-Allah kalau kita ikut. Dan daripada yang kita dapat itu, penghinaan tu kerana berlaku kerana banyaknya perbandingan antara pekerjaan. Memang budaya kita situ suka banding memanding. Banding anak orang, banding bini orang, banding kawan. Dan sepatutnya kita tidak membanding-bandingkan. Dan orang tua juga tidak patut, sebagai mak bapak lah, kita patut memaksa anak kita untuk memberikan nafkah. Dan benda tu ada salah faham berlaku dari kalangan masyarakat. Kami ada dapat soalan tentang nafkah ibu, bapa dan juga isteri, mana yang lebih aula ataupun menjadi permasalahan. Jadi seperti yang diketahui, seorang anak laki-laki nafkah utamanya adalah isteri. Isteri wajib. Dan yang disebutkan sebagai nafkah usul dalam kitab fiqh manhaji, ada sebut benda tu dalam jilid yang ke-7 ataupun ke-8. Nafkah asal adalah ataupun nafkah usul namanya adalah isteri dan anak-anak. Manakala ibu bapa itu adalah furu'. Bila furu', andai katanya bekerja, maka si wajib bagi anak memberinya nafkah. Tetapi kalau si bapa tu saya ada kerja, saya ada duit, saya ada pendapatan, barulah si furu' maksudnya si anak-anak tu wajib beri kepada mak bapaknya, tetapi dibahagikan di antara adik-beradiknya. Si boleh seorang aja mesti bagi. Bagi maksudnya lelaki kena beri lebih dan perempuan hanya beri 1/3, ikut kepada kiraan faraid untuk perempuan. Sebenarnya jadi kadang-kadang ada orang tu wajib beri mak bapak, bini si beri, mak bapak aja beri. Mak 1000 je, 1000, bini 200 je. Ini bini lari. Jadi sebab ialah kena tahu nafkah bini tu usul lebih wajib daripada mak bapak. Tapi mak bapak tu kita beri kerana apa? Kerana rasa kita nak berbakti dengan mereka. Kita berilah. Kena kita beri mana yang mampu. Jangan kita beri dalam keadaan kita terbeban, isteri pun terbeban sampai kita bertanggungjawab, dan diri kita sendiri terbeban. Kita kena beri kadar mana yang kita mampu. Hukum Islam tu dah jelas sebenarnya. Untuk orang yang mampu, orang yang si mampu, ada kadar-kadarnya yang wajibnya beri. Jadi boleh dipelajari dalam bab nafkah. Bab nafkah yang mana nafkah tu sehingga anak tu rasa terbeban, sehingga ialah nya stres dengan masalah ekonomi. Telur pun mahal, pergi kedai telur habis, nangkot makan telur. orang Malaysia tu pergi beli telur je habis. Harga telur lain mahal. Saya beli telur kan RM18 satu krek, mahal. Dulu RM10 tu RM18. Telur yogurt tu ada, mahal. Tapi tak kena beli je lah. Kerana rumah saya ada telur tu lain rasanya. Kurang. Jadi kena beli juga telur. Jadi bila mana kita tu nangga kehidupan, kos kehidupan yang semakin meningkat, maka hendaklah kita kita faham dengan keadaan sekeliling. Daripada faedah hadis tu yang kita dapat ambil faedah-faedahnya, maksudnya pengajaran daripada hadis tu. Yang pertamanya, pihak berwajib, terutamanya NGO, persatuan-persatuan, hendaklah mereka tu membahagikan wakaf dan sedekah kepada orang yang mesti berkemampuan. Banyak orang yang mesti bekerja yang saya ada pendapatan, yang hidupnya susah. Kita kena pergi keluar cari.
Jangan kita gagal cari dana je tapi kita keluar mencari. Bantu membantu sesama mereka. Bantu kalau ada lebih rezeki beri. Tolong dengar-dengar ada info untuk si kerja, ada anak bini. Bantu supaya tunggu. Supaya tunggu, boleh pergi Baitul Mal juga. Tolong sidanya Baitul Mal ada orang sekian-sekian tu. Sama-sama bantulah, jangan harap Baitul Mal aja. Tapi sama-sama NGO bantu. Tok yang pun cara kita nak menangani masalah yang macam tu yang berlaku pada akhir zaman tu. Sehingga Nabi pernah bersabda kepada semua umatnya, wa man kanat lahu ghanamun, barang siapa yang ada kambing, kata Nabi, fayulhiq bi ghanamihi, maka maka tadinya ternaklah kambingnya. Maksudnya kerjakan kambing tersebut. Jangan biar kambingnya mati tapi tidak dikerjakan, dibiarkan kambingnya jadi lebih banyak. Wa man kanat lahu ardun, barang siapa yang ada tanah, fayulhiq bi ardihi, dan kerjakanlah tanah tersebut. Polah tanaman, polah kandang kambing, polah kandang lembu ke sapi ke, polah homestay ke, polah siapa ada tanah, niagakan, dan kemudian ada rezeki kelak, dapat ada kerja kosong, berikan orang yang sudah kerja. Desa kita dengarnya pun ekonomi yang berpusing, membantu masyarakat yang ada masalah ekonomi. Jadi yang keduanya, NGO daripada hadis tu kita nak katakan adalah perlunya untuk menghapuskan ekonomi yang boleh mencengkam seseorang yang berunsurkan riba. Berapa banyak orang yang muflis, orang yang blacklist namanya, kerana apa? Kerana hutang yang bersifat riba tu. Orang nak beli rumah tu terpaksa juga pakai bank konvensional untuk beli rumah dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita hapuskan dengan bersuaralah kepada kerajaan dan kepada badan-badan otoriti. Dan yang ketiga, mengajarkan kalau siapa yang pandai dalam ilmu kewangan tu, hendaklah dia tampil ke depan dan bantu orang. Bantu macam ni untuk mengusul kewangan yang stabil. Ajar. Kadang-kadang kita tu ada yang sedia ilmu, akhirnya membelanjakan hartanya sehingga habis kesemuanya. Jadi dan seterusnya, yang terakhir sekali daripada hadis tu kita ambil faedah, orang kaya-kaya, orang yang Allah beri rezeki dengan mereka, hendaklah bantu. Bantu dan berikan mereka pekerjaan. Jangan dihina lagi. Ini dah dihina oleh saudaranya, kita lagi hinanya. Kotok malas. Makinlah orang yang stres. Lalas bunuh dirinya. Sebablah kita kena build society, bina satu masyarakat yang faham dengan keadaan depression, orang yang depresi dan sebagainya. Kita bantu mereka. Dengar masalah sidanya, jangan menghukum dulu, tapi kita bantu mereka. Kalau kita bantu, maka fayuzidunahu halakah, maka bertambahlah kebinasaannya. Sehingga last apa kebinasaan terakhirnya? Bunuh diri. Ialah kebinasaan terakhir mereka, bunuh diri. Yang selalu berlaku. Dah stres-stres, bunuh diri. Stres-stres, bunuh diri. Jalan pintas katanya untuk keluar daripada masalah. Tapi kitalah yang sebenarnya kena bantu mereka, kena dengar sebagai sesama Muslim, kita bantu mereka. Dan kita baca pada muka surat 133, walaupun hadis ini mempunyai sanad yang daif, lemah, namun hadis ini mempunyai beberapa syawahid. Antara syawahidnya ialah hadis ini bertepatan dengan realiti yang berlaku. Kata Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, bertepatan dengan realiti apa yang berlaku. Pada zaman beliau dah berlaku dah. Zaman tahun 80-an, 70-an dah berlaku. Apatah lagi zaman kita kini tu, kita lihat orang tadi terpaksa bekerja melakukan perkara yang haram. Walaupun yang Islam, tapi yang terpaksa. Kenapa? Kerana tadi cari duit. Contohnya ada satu kisah yang saya baca, seorang perempuan kampung Muslimah dapat belajar di bandar di KL. Sopan santun, bertudung, cantik. Lepas beberapa tahun duduk di KL, orang pun terkejut dengannya, free hair, pakai kereta Honda. Uish, berubah. Dapat tahu tu jadi sugar baby. Jadi sugar baby. La ilaha illallah. Jadi sugar baby maksudnya ada sugar daddy lah. Daddy-nya ada bapak lain.
Bilanya ada apa lain, jadi di sini dapat duit. Sampaikan Ustaz Fawaz Fazil, anak Ustaz Fazil Noh, yang ada bahas tentang dan kaji tentang tu perniagaan sugar daddy, sugar baby tu. Nama bagus, sugar manis je namanya, sugar tu. Tapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mudarat sebenarnya. Banyak berlaku di kalangan anak-anak muda, perempuan-perempuan masalahnya. Mereka tu oleh kerana mau hidup senang, keluarga tidak susah di kampung, maka jadi seperti demikian. Jadi seperti demikian, dengan muka yang cantik lagi diberi duit. Lagi datuk-datuk yang berinya satu malam 50k. Gaji orang sebulan. Gaji saya boleh sampai sebulan 50k. Makanya tadi satu malam 50k. Kaya. Tak kaya di dunia lah. Jadinya pun Aisyah tadi bermaksiat pada Allah. Maksiat lah, jalan maksiat. Dia nak dapatkan duit, dia maksiat. Sama juga dengan mempromosikan judi. Kerja orang kena tu promote judi. Jumpa orang promote judi. Slot promote. Masuk-masuk tu dia promotekan jual relot tu. Maka tu adalah kerja-kerja yang tadi kerana apa, desakan daripada orang. Yang sibuk malu, yang mau nampak berduit. Dan ada juga orang sanggup songlap duit semata-mata mau kaya. Tahu dia diberi amanah untuk jaga duit, disonglapnya. Nampaklah kaya. Bila nampak kaya, tujuannya apa? Tujuannya tadi adalah untuk ma'isyah, untuk membiayai kos kehidupannya. Itu yang banyak berlaku di akhir zaman. Mereka untuk mendapatkan biaya kehidupan, mereka sanggup bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatiri kita sebenarnya. Kalau boleh anak-anak tu diberikan penjelasan tentang halal dan haram. Tapi kadang-kadang memang ada orang tu dah diberikan penjelasan tok halal, tok haram, tapi setiap haram juga dia pergi. Kerana apa? Jalan pintas. Saya sebelum 40 ku taubat bah. Kalau takut sempat 40 dah meninggal. Sebab itulah kita perlu ingat bahawasanya ajal tu si tentu umur tua, tapi orang yang muda pun kena. Orang yang muda pun boleh kena. Jadi penting untuk kita kukuhkan kefahaman agama. Seperti kita tu banyak orang menganggap sebagai usaha-usaha untuk menyelewengkan anak-anak muda daripada agama. Nasib kita pun negara tu si mengamalkan freedom of speech. Yang coba dibolah dalam Crack House Comedy Club kan. Kerana apa? Kerana mereka tu melakukan komedi untuk menghina agama, menghina bangsa. Alasannya freedom of speech. Kena di barat boleh bolah kerana mereka mengamalkan freedom of speech. Kita sih boleh, kita mesti ada satu garisan agama si boleh main agama. Tiba-tiba mana saya dari Perak hafal 15 juz, buka baju. Yang ingat tu apa? Tu bukan tempat negara orang putih, tu Malaysia, negara Islam. Kalau di Saudi bye bye. Kalau di Saudi, nasib Malaysia tu pakai undang-undang sivil. Kalau di Saudi bye bye, potong balak terus. Jangan main-main macam ni dengan hukum Allah. Nasibnya si kena di Saudi. Kalau di Saudi memang strict, memang kena potong balak. Jadi di Malaysia yang kena jamin pun 40,000. Jadi sebabnya bila kita lihat orang macam tu lah, dia terpengaruh dengan fahaman-fahaman liberal, akhirnya jadilah seperti mereka tu yang menjadikan agama tu lawa. Kayak tadi mengamalkan budaya-budaya seperti menolong buka bia lah apalah. Ia adalah benda yang bagus untuk anak-anak masa akan datang. Mereka akan terjebak dan mereka akan merasakan boleh kita tu silaturahim, alasan silaturahim. Dan akhirnya bila kita dah terbiasa, kita berikan ruang kepada mereka, maka fitnah agama terbuka. Jadi kata Syekh lagi, yang boleh kebanyakan manusia pada hari ini memperoleh pendapatan untuk diri mereka melalui sumber yang boleh membinasakan diri. Membinasakan diri mereka demi menyara kehidupan dan untuk mengelak daripada mendapat malu di hadapan saudara terdekat serta jiran yang mengetahui kesempitan hidup yang dihadapi. Itulah hakikat realitinya.
Malunya nak ya, ni anak madahnya miskin. Tapi kalau ada siapa yang hidup susah, jangan malu. Jangan malu, bersyukurlah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau kita zuhud di dunia, Allah suka pada kita. Kalau kita sih kaya, cukup-cukup Allah beri. Jadi akhirnya dia terjerumus ke dalam lembah mendapatkan kesenangan hidup melalui sumber-sumber yang haram. Semua perkara ini telah sedia maklum, bahkan telah menjadi terkenal serta telah disaksikan. Ada satu lagi sumber yang selalu disebarkan. Seperti contohnya trading forex. Bila sidangnya para ustaz yang bahagian kewangan Islam, mereka sudah bermuzakarah benda tu. Benda-benda yang ada leverage tu dalam trading tu nya adalah haram, tidak boleh dikira ada riba. Jadi kita lihat itu promosinya bukan orang sebarang, ustaz pulang, artis-artis yang promosi. Buka je YouTube trade of Okta FX. Kita pun stres dengan muka Okta FX. Mesti muka Isa apa, muka pelakon. Muka sini aja. Okta FX tu memang banyak. Polahnya pun promosinya. Orang pun macam terpedaya, mudahnya polah duit. Kita tekan aja robot trade. Benda tu digelakkan dalam agama. Itu di antara benda yang haram. Orang mempromosikan dengan bangganya benda-benda yang haram. Walaupun trading tu ada yang dibenarkan, berusaha saham dan sebagainya, atau trading diri yang tanpa leverage. Tapi ala kulli halnya yang banyak dipromosikannya sudah difatwakan haram oleh Jabatan Agama dan Jawatan Kuasa Muzakarah Fatwa. Jadi kita kena patuh dengan apa yang mereka pola, dan jauhilah daripada segala fitnah-fitnah yang ada. Itulah akhir zaman. Banyaknya pun masalah-masalahnya. Dan dalam buku sikit tu, saya banyak mengkaji. Jadi setiap hadis daripada buku yang saya ada tu, namanya buku Al-Usus wal Muntalaqat, yang ceritakan tentang hadis. Setiap daripada hadis dan yang pun kaitan-kaitannya dan dibahas oleh para ulama. Tebal lah, tebal. Jadi saya akan kaji dalam tu hadis-hadis yang saya baca tadi ada dalam tu, dan disyarahkan tentang contohnya benda-benda yang menjadi istihlal, halal pada akhir zaman tu. Al-aflam khali'ah katanya. Salah satunya adalah video lucah. Zaman itu orang jual video lucah online-nya jual, yang boleh promosi, jual dirinya ke diri. Kebanyakannya ada studi daripada Jabatan Agama di Selangor silap. Mereka mula kajian tentang gelarkan sebagai dark side, DS. Dengan bila pola satu account tu, mereka menjualkan gambar-gambar mereka. Menjualkan gambar-gambar orang Islam paling banyak. La ilaha illallah. Orang Islam paling banyak. Dan mereka tadi membudayakan benda-benda tu. Dan ada yang jawatan mereka tu menutup muka lah. Menutup muka, dan kadang-kadang kita akan kenal mereka. Jadi bila mereka tu menjual, jual dengan harga-harga sekian, dan pembelinya Melayu juga. Orang Islam penjual Melayu, pembeli Melayu juga. Nauzubillah min zalik. Jadi sebabnya masalah tu dah membarah sebenarnya. Dan mungkin kita sini nampak sebab apa? Sebab mereka pun medium adalah melalui laman Twitter. Dan Twitter tu adalah laman bagi anak-anak muda. Anak-anak muda memang banyak main dalam. Kalau anak-anak ada Twitter, cek Twitter tu. Takut-takutnya follow yang haram-haram tu. TikTok pun sama, kena cek. Kita sih dapat nak sekat, tuan-tuan. Kita nak sekat media sosial tu dah susah nak sekatnya. Jadi apa caranya? Kita pantau dan kita jelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau kita biarkan mereka bebas, kadang-kadang di YouTube Kids pun ada ceritakan tentang LGBT. Bayangkan anak-anak kecil lihat, anak-anak kecil yang melihat LGBT itu apa, akhirnya terpengaruh. Kerana apa? Kerana YouTube. YouTube adalah bagi saya dia adalah pengaruh paling besar kepada anak-anak muda zaman sekarang. Anak-anak buah
speaking power. Kerana apa? Dia nanggai YouTube hari-hari. Sampai kan ada satu ketika dia baca buku English. Dia baca tadi, he want to speak, he want to know his janda. Saya pun pelik. Janda? Ada janda kan dalam bahasa Inggeris? Janda ada janda kah? Apa ya his janda? Saya fikir janda yang G-A-N-D-A tu ada janda kah? Dua hati gender. Salah sebut tuan. Gender. You don't want to know his gender. Oh, dia sebut janda. Bukan janda kah? Oh, ingat janda gender. Tak salah sebut tu. Saya pun terkejut kalau bahasa orang putih ada janda tu. First time tu janda. Laju ya nangga tu. Jadi YouTube nak katakan YouTube pun pengaruh sangat kuat. Sebab kalau ada anak-anak mau fasih bahasa Arab, buka Quran, buka katon Arab, saya nangga katon Arab. Alladzi lahu mulku samawati. Arab anak kecil pun boleh cakap Arab dengan nangga YouTube Arab saja. So kalau kita fikir secara logik, kena biar kecil nangga YouTube English, pandai bahasa English, lebih fasih daripada pakciknya. Pakciknya belajar sekolah, daripada sekolah sampai ke universiti belajar bahasa Inggeris, si fasih-fasih. Lagi bunyi Sarawak. I know what you're talking about. Kakak pun bunyi sebiji-sebiji. Tapi kalau anak buah tak fasih, nak bunyi orang putih. Kerana apa? Kerana pengaruh YouTube. YouTube tu pengaruhnya sangat besar. Sebablah kalau boleh kita pantau anak-anak kita, dan lagi di akhir zaman tu, qu anfusakum wa ahlikum nar, peliharalah diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada api neraka. Kita pelihara, jangan kita biarkan. Dan insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang keberapa tu? Hadis yang ke-22. Itu adalah di antara topik-topik dalam hadis tu yang agak panas. Tapi yang akan datang tu mungkin berapa lah. Yang pendek je insya-Allah. Jadi saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa li wa lakum wa sa'ilil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.